Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita sambung kuliah tadi. Hari ini saya nak sambung tentang RPH. Macam mana kita nak buat RPH? Sebab ini seorang guru, RPH adalah dia punya main, dia punya pistol je lah. Kalau kata polis tu, pistol tu berkaitan dengan polis. Kalau cikgu mesti sebut RPH. RPH ni adalah komponen utama bagi seorang guru. Yang ini yang siapa-siapa nak lihat pun dia akan lihat RPH. Alright. Dipanggil rancangan pengajaran harian. Alright. Di sini saya nak tunjukkan kepada pelajar satu contoh yang kamu perlu buat untuk sesi pengajaran makro nanti. Jadi you kena lihat contoh inilah. Dan contoh ini kita akan bincangkan lebih detail lagi. Mungkin kita akan jemput seorang guru lah untuk datang ke kelas untuk memberi sedikit taklimat tentang rancangan pengajaran harian ini. Jadi kita beritahu macam mana guru nak beritahu tentang ni. Sebab guru ni lebih berpengalaman di sekolah. Jadi dia akan maklum pada kita cara menulis setiap item dalam RPH kita. Jadi ini saya dapat satu contoh. Saya pun dah bertanya kepada guru lah macam mana nak menulis. Kita lihat di sini yang ke atas tu standard. Mungkin ada sedikit berbeza lah di antara sekolah dengan sekolah dan sebagainya. Jadi format untuk kita gunakan dalam kelas dan juga mungkin kamu pergi latihan mengajar nanti, salinan untuk pengajar kita, jadi kena buat format macam inilah sebab kita masih dalam proses pembelajaran. Jadi kita lihatlah format ini. Selepas kamu jadi guru nanti, boleh gunalah yang sekolah punya. Alright. Ni kita lihat di sini, tajuk dia adalah mata pelajaran ialah reka bentuk dan teknologi bab 2 iaitu aplikasi teknologi. Lebih kepada 2.3 iaitu reka bentuk elektrik, 2.31 mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Jadi kamu kena rujuk ayat dia sama seperti dalam DSKP dalam DSKP RBT lah, tingkatan 2. Alright. Kita pergi kepada objektif pembelajaran. Jadi kamu lihat objektif dalam DSKP dinyatakan di sana iaitu menyatakan kembali dua jenis tenaga elektrik yang ada tanpa merujuk buku teks. Itu dia punya objektif dia. Yang kedua, menjelaskan semua elemen sistem elektrik, medium, beban dan juga kawalan tanpa bantuan guru. Yang seterusnya, mengenal pasti arus ulang-alik AU dan arus terus berdasarkan pemerhatian murid di persekitarannya. Itu dia punya objektif pembelajaran. Seterusnya kita ada tambah lagi satu, iaitu bila kamu pergi latihan mengajar nanti, jangan lupalah perkataan ni iaitu kriteria kejayaan. Sebelum ni mungkin kita tidak ambil berat sangat tentang kriteria kejayaan. Tapi bila tanya pada guru, dua benda ni mesti kita tulis di dalam slide kita dan juga di papan hitam ataupun whiteboard lah di sekolah. Alright. Kena ada bila lawatan pengetua ataupun guru pelawat dan sebagainya, dia akan lihat objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan ni ditulis di papan tulis kita lah. Ini adalah key dia. Seterusnya untuk kriteria kejayaan ni kita ambil daripada objektif pembelajaran juga. Jadi kita ambil daripada sini, kalau you tengok di sini sama saja ayat dia, menyatakan kembali dua jenis tenaga elektrik yang ada tanpa merujuk buku teks dengan tepat. Jadi kita tambah dengan tepat, dengan jelas, dengan betul. Jadi ayat-ayat ni nak letak dengan tepat pun tengok juga ayat lah.
Okey, nak letak dengan jelas pun lihat juga ayat dia yang sesuai ya. Okey. Itu dipanggil kriteria kejayaan. Maksudnya kamu bila student telah membuat benda itu, jadi dia membuat dengan jelas. Jadi maksudnya pelajar buat dengan betul, dia jawab dengan betul. Jadi itu kita tambah, itu dipanggil kriteria kejayaan. Telah berjaya buatlah macam itu. Alright. Okay, seterusnya tambahan yang seterusnya kita nak betulkan sedikit iaitu PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Ini yang kita cadangkanlah dalam kelas 5 ni ya. 5 ini yang dicadangkan. Kalau you tengok dalam taklimat PAK 21 pun 5 benda ni dicadangkanlah, kita gunakan dalam kelas, right? Dan boleh guna yang lain. Tak limit, tapi yang ni 5 ni diutamakan lah, alright. Jadi kita letaklah kat sini mungkin lebih mudah kan. Jadi kita tandalah nanti kalau kamu boleh buat petak dekat mana-mana ataupun jadi kita just tanda kat mana yang mana kita boleh buat. Kita akan buat semua ni, jadi kita kena tanda, alright. Kalau kata kamu tanda team pair share, jadi you klik kat sini lah, ada buat petak tanda red kat situ, alright. Seterusnya diikuti macam biasa iaitu nilai murni, kerjasama, berusaha, tolak ansur, hormat menghormati. Lepas tu kita ada elemen merentas kurikulum, sains teknologi, kreatif, inovasi. Elemen merentas kurikulum ni maksudnya kita sedang mengajar RBT, tetapi kadang-kadang kita beritahu tentang solat, kita beritahu tentang sains, teknologi, teknik maklumat dan sebagainya. Jadi itu dipanggil merentas kurikulum lah, melangkaui daripada subjek yang kita mengajar, itu dipanggil merentas kurikulum. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran berfikir arah tinggi. Jadi you tandalah kat mana yang you nak guna dalam kelas tu, iaitu mengimplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dan sebagainya. Kalau boleh ada petak di sinilah, membuatlah petak kat situ, kotak petak kecil, boleh tanda tik kat situ, right? Okay, ini adalah pengetahuan sedia ada pelajar. Jadi kita ada pengetahuan murid terhadap tajuk yang telah diberikan sebelum pengajaran. Okay, ini alat-alat ataupun bahan bantu mengajar yang digunakan, just tanda kat sinilah. Okay. Bahan bantu mengajar, tandakan. Seterusnya pergi pada aktiviti. Okay, aktiviti dalam kelas, you boleh ikut format inilah. Kita ada format kolom langkah-langkah, kita ada objektif pembelajaran, lepas tu kita ada aktiviti pembelajaran dan juga akhirnya kita ada strategi, kaedah, kemahiran teknik, nilai, kebat, BBM dan sebagainya. Okay, untuk aktiviti ayat, ini adalah contoh ayat lah. Okay, kita mesti merujuk kepada guru bertanya apa yang berlaku dalam kelas tu, kena tulis. Guru bertanya kepada murid tentang jenis-jenis pelajaran, sering gunakan rumah dan itulah seterusnya. Kita lebih banyak pada cikgu ada maklum pada saya. Kita lebih berpusatkan murid, jadi kita lebih perkataan tu banyak murid lah. Murid akan diberi, murid akan memberi respon. Guru mencatat jawapan. Jadi di sini perkataan yang perlu ditulis guru dengan murid sahajalah. Guru, murid. Tapi kita cuba perbanyakkan murid lah. Alright. Tapi tak apa, nanti kita akan jemput guru supaya dia memperjelaskan apakah ayat-ayat yang sesuai untuk ditulis di sini. Guru menerang maksud murid. Ini betul semua tapi mungkin kita ada penambahbaikan lah. Alright. Okay, untuk set redaksi ni biasa 5 minit betul. Okay, boleh diterima. Okay, langkah 1, you kena letak buat masa dia. Setengah yang saya dapat tu tidak ada masa yang disetkan. Itu pun ditolak markah lah. Alright. Okay, dan ini pun kita ada isi pembelajaran pun kita boleh letak di sini. Okay, murid dapat menyatakan kembali 2 jenis tenaga. Rujuk pada objektif tadilah. Ataupun kejayaan, kriteria kejayaan tadi di sini boleh letakkan. Alright. Okay, dan kita buatlah langkah 1, langkah 2, langkah 3. Okay, dan yang terakhir tu penilaian 15 minit.
kita ada lagi penutup 5 minit. Itu dia punya step. Nanti saya akan bagilah sebelum kita buat nanti makro. Jadi saya akan bagi dulu contoh refleksi, contoh RPH ni mungkin dalam My Guru dan sebagainya, akan boleh lihat di sana. Jadi saya akan maklumkan. Jadi ini adalah contoh RPH yang kita gunakan. Ini adalah refleksi. Refleksi ni selepas pengajaran dibuat lah. Kita tanda lah. Kita tanda kat sini. Right. Jadi itu sajalah untuk kuliah pada kali ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi minggu ni cuma introduction sajalah. Okay, just introduction untuk proforma dan juga RPH. RPH ni adalah main component lah. Sebab tu saya masukkan pada hari ni lah. Okay, jadi sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan ni, boleh hubungi saya lah. Okay, ataupun WhatsApp saya pun boleh. Kalau nak tanya tentang lebih detail lagi tentang apa-apa yang berkaitan, tugasan dan sebagainya. Sebelum kita jumpa di minggu hadapan. Jadi minggu depan pun masih lagi online. Okay. Untuk makluman, hari ini saya berada di luar kawasan. Jadi saya terpaksa buat, saya akan terpaksa rekod lah. Okay. Saya terpaksa rekod untuk kuliah pada kali ini kerana line di sini agak kurang memuaskan. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Terima kasih.